Law of Attraction atau hukum tarikan merupakan kepercayaan dalam falsafah New Thought yang diajar dalam gerakan agama New Age. Falsafah New Thought ini merupakan satu gerakan kerohanian yang timbul pada awal abad ke-19 dan ia mengambil pengaruh dari pelbagai agama dan falsafah kehidupan seperti dari Hindu, Buddha, Kristian, Mesir Purba, Greek, Taoism dan tidak kurang juga dari tradisi Hermeticism, sihir dan perbomohan. Perkataan Law of Attraction atau hukum tarikan pertama kali disebut dalam buku Isis Unveiled yang ditulis oleh Helena Blavatsky pada tahun 1877. Namun, idea dalam falsafah New Thought ini boleh dijejaki permulaannya dari pengasas pemikiran New Thought iaitu Phineas Quimby. Helena Blavatsky mengambil falsafah ini melalui Henry Steele Olcott iaitu pengasas bersama ajaran agama Teosofi. Law of Attraction atau hukum tarikan ini menjadi tunggangan pengikut gerakan New Age dan telah mempengaruhi sebahagian besar masyarakat di Barat. Klik pautan di atas untuk menonton CD kami yang lepas tentang gerakan agama New Age dan pengaruhnya di negara Barat. Kepercayaan tentang hukum tarikan ini telah diserap masuk ke dunia Nusantara di zaman moden melalui jalan motivasi dan bisnes guru. Kepercayaan hukum tarikan ini secara umumnya menyatakan bahawa anda yang mencipta kehidupan anda sendiri. Kepercayaan ini adalah berdasarkan kepercayaan bahawa pemikiran anda terbina dari pure energy atau tenaga dan tenaga yang sepertinya akan menarik tenaga yang sama. Melaluinya, seseorang akan melihat perubahan ke atas diri mereka. Jika anda fikir perkara negatif akan berlaku ke atas anda. Jika pemikiran anda positif, perkara positif akan berlaku dalam kehidupan anda. Tiada siapa yang menolak kenyataan bahawa pemikiran seseorang itu boleh memainkan peranan dalam mengubah tindak tanduk seseorang dalam kehidupannya. Tetapi, kepercayaan pelik yang mempercayai minda anda mempunyai tenaga yang luar biasa, iaitu secara literal dan boleh mengubah dunia, adalah perkara yang tidak ada tempat dalam ukuran minda manusia normal. Law of Attraction atau hukum tarikan ini merupakan pseudoscience di mana ia adalah bersifat kepercayaan dan tidak mempunyai data empirical dalam pembuktian saintifik. Walaupun ajaran hukum tarikan ini dari luarannya berbunyi baik, objektifnya untuk transformasi diri dan mencapai potensi diri, namun falsafah pemikiran yang terselindung di sebaliknya dan ritual-ritual yang diajarnya boleh mengakibatkan seseorang Muslim itu terkeluar dari akidah dan landasan seorang Muslim. Anda mungkin bertanya, apakah masalah dalam kepercayaan hukum tarikan ini? Kami akan mengambil petikan dari buku-buku yang mempromosikan ajaran Law of Attraction dan akan mengulas permasalahannya bagi seorang Muslim. Yang pertama, hukum tarikan mengajar bahawa minda anda mempunyai kuasa. Ia bukan kuasa dalam erti metafora, tetapi kuasa sebenar yang boleh memancar gelombang pada alam semesta dan mengatur alam. Rhonda Byrne, seorang pendukung kepercayaan Law of Attraction di zaman ini, dalam bukunya The Secrets, menyatakan bahawa yang bermaksud, jadi, kita adalah pencipta, bukan sahaja pencipta takdir sendiri, tetapi pencipta takdir universal. Kita adalah pencipta alam semesta. Pemikiran seperti ini adalah berbahaya kerana dalam akidah seorang Muslim, minda tidak mempunyai sebarang kuasa yang boleh mengatur alam semesta. Minda hanya boleh digunakan untuk berfikir dan menilai sesuatu perkara dan tidak mempunyai apa-apa kuasa tambahan. Hal ini boleh membuatkan seseorang menolak konsep qada dan qadar. Sedangkan, menurut Islam, seseorang itu perlu tadbir dengan sebaik mungkin, iaitu dengan merancang, berusaha dan membuat sesuatu perkara. Namun, jika hal yang diimpikan tidak diterima, ia merupakan takdir Allah dan ia tiada kaitan
dengan pemikiran yang positif atau negatif. Yang kedua, pendukung kepercayaan Law of Attraction juga percaya bahawa perkara malang akan berlaku kepada diri anda jika anda berfikir tentang hal itu. Alan James dalam bukunya mengatakan bahawa penderitaan adalah kesan salah arah fikir dan merupakan indikasi seseorang individu itu tidak harmoni dengan dirinya. Dan dalam rujukan yang lain juga mengatakan bahawa kamu tidak akan mendapat apa-apa melainkan jika kamu fikir yang kamu mampu dan memikir kamu mampu lakukan adalah menjemputnya melalui pemikiran kamu. Kamu juga menjemput penyakit kepada diri kamu jika kamu mendengar orang bercakap tentang sakitnya. Kepercayaan seperti ini adalah mengarut dan tidak bersesuaian dengan akidah pemahaman seorang Muslim tentang kehidupan. Bagi seorang Muslim, kehidupan ini merupakan satu ujian kepada dirinya. Musibah atau kejayaan adalah ujian bagi setiap Muslim dalam hidup ini. Jika seseorang itu ditimpa malang, ia tidak bermaksud pemikirannya yang menjadikannya malang, dan begitu juga sebaliknya. Jika kita melihat kepada sejarah Rasulullah, baginda juga ketika hayatnya di dunia menghadapi pelbagai dugaan. Namun, Rasulullah menerima keadaan itu dengan baik dan positif dan meneruskan hidupnya seperti biasa. Tidak timbul persoalan perkara negatif berlaku disebabkan pola pemikiran diri yang negatif. Yang ketiga, pemikiran hukum tarikan ini juga boleh menjadikan seseorang itu syirik kepada Allah secara jelas. Rhonda Byrne secara jelas dalam bukunya mengatakan, kamu adalah Tuhan dalam badan fizikal. Kamu adalah pencipta dan kamu mencipta ciptaan kamu di planet ini. Kepercayaan seperti ini boleh membuat seseorang itu terkeluar dari Islam dengan mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Apa bezanya yang diajar Rhonda Byrne ini dengan apa yang dikatakan Fir'aun di zaman Nabi Musa yang lampau? Jelas sekali, kata-kata ini adalah kata-kata kufur. Yang keempat, memandang hina golongan miskin dan bernasib malam. Rhonda Byrne menyatakan bahawa jika kamu adalah mangsa kemiskinan atau sakit, ia disebabkan kerana kamu tidak faham kuasa yang ada pada kamu. Dalam buku yang lain, Wallace D. menyatakan bahawa jangan habiskan masa anda dalam kerja atau gerakan kebajikan. Semua kebajikan adalah untuk mengekalkan perkara malang yang ia cuba padamkan. Di manakah ajaran-ajaran seperti ini membawa kita sebagai seorang Muslim? Apakah relevannya ajaran seperti ini untuk kita amalkan? Banyak lagi perkara yang bermasalah dalam ajaran ini, seperti yang membawa kepada faham akidah pantheism, mempercayai bahawa Tuhan boleh berada di mana sahaja pada bila-bila masa atau omnipresent. Ia juga menyatakan bahawa semua agama adalah sama. Tiada agama yang betul sepenuhnya. Mempercayai bahawa alam ini dicipta dari zat Tuhan dan lain-lain lagi. Anda mungkin bertanya, bagaimana mungkin kepercayaan seperti ini boleh diterima seorang Muslim? Ajaran hukum tarikan ini sebenarnya bersifat sinkretism atau mempunyai sifat yang boleh diasimilasi dengan falsafah atau agama lain. Jika kepercayaan seperti yang kami jelaskan di atas dicampak terus kepada seorang Muslim yang mempunyai serba sedikit ilmu Islam, ia akan ditolak mentah-mentah. Namun, kepercayaan seperti ini berjaya mempengaruhi Muslim di Nusantara kerana ada individu yang memperkenalkan dan mengasimilasi hukum tarikan ini ke dalam ajaran Islam. Pendukung kepercayaan ini akan cuba meyakinkan pengikutnya dengan menggunakan hadis atau ayat Quran mengikut selera mereka untuk membuktikan keabsahan amalan ini dengan agama Islam. Ajaran seperti istikharah dengan Al-Quran atau garpu tala yang pernah kami kongsikan sebelum ini merupakan antara contoh bagaimana ia berjaya masuk ke dalam amalan sesetengah Muslim. Antara ajaran lain yang diajarkan adalah seperti feeling is prayer atau perasaan itu adalah doa.
Ada juga pihak yang menyalah tafsir Al-Quran untuk menjustifikasi kepercayaan ajaran ini. Contohnya dengan menggunakan ayat dalam surah Az-Zariyat ayat ke-23 untuk menjustifikasi ajaran yang menyuruh pengikutnya agar hanya berdoa untuk perkara-perkara yang positif sahaja. Selain itu, pelbagai ritual amalan yang dilakukan juga bermasalah. Hukum tarikan juga diketahui mengamalkan amalan seperti channeling atau menurun, menilik nasib, melihat astrologi untuk menentukan hala tuju kehidupan, numerologi dan sebagainya. Amalan tilikan dan menggunakan astrologi ini adalah haram dan dilarang dalam Islam. Rasulullah telah bersabda yang bermaksud, jika seseorang melawat tukang tilik, amalannya tidak diterima selama 40 hari. Dan jika seseorang itu percaya dengan tilikan mereka, maka dia telah kufur. Ini disebut dengan jelas dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Berhubung dengan dunia jin bukanlah perkara baru bagi pengikut ajaran ini. Jin Roberts yang merupakan antara contoh penggerak-gerakan New Age juga telah berhubung dengan dunia jin dan menjadi medium komunikasi dengan jin bernama Seth untuk menyampaikan ajarannya. Ajaran Seth ini telah direkodkan dan dikompilasi dalam rekod yang diberi nama Seth Material. Dalam satu temu bual di antara Oprah Winfrey dan Esther Hicks, iaitu seorang individu yang mengajar seminar yang dihadiri oleh Rhonda Byrne, beliau mengaku dengan jelas dalam rakaman tersebut bahawa beliau menjadi ejen untuk kawan-kawan gaibnya, iaitu jin yang bernama Abraham dan Seth, untuk berkomunikasi. Esther Hicks merupakan inspirasi sebenar di sebalik buku The Secrets karangan Rhonda Byrne. Like 50 seminars a year and some cruises, and so I'd heard that she was there even though I hadn't met her. Okay, I clarify that just to say, oh, we were cruising together. No, there were a lot of us. Okay. A lot of us, not just the two. What are you wearing? I don't know. Are you going to the beach later? Okay, clarified that. So anyway, they came on board and they videotaped our entire week-long cruise, the whole... Rhonda and her crew. Her crew, there were a lot of them, nice Australians. And then we spent one day in another little room with a green screen behind, and she interviewed Jerry and I and Abraham. Abraham is the entity that you... Abraham is the weird part of me. Abraham is the non-physical... I'm glad you said it. Everybody else thinks that. Abraham is the non-physical entity that you use the word. That, to me, they are non-physical consciousness. So I quiet my mind and I tap into their vibration, and then I speak what they say. Okie dokie. Yeah, I know. Di negara Arab, ajaran Law of Attraction atau hukum tarikan ini telah difatwakan sesat dan menyeleweng dari ajaran Islam. Fatwa berkenaan hukum tarikan, benda ini sebenarnya sudah difatwakan menyeleweng sudah lebih 10 tahun. Mungkin kita di Malaysia kita baru dengar berkenaan hukum tarikan ini bermasalah mungkin beberapa tahun kebelakangan ini. Tetapi di tanah Arab, fatwa berkenaan ini sudah keluar. Dalam satu laman web fatwa islamqa.com yang diselia oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid pada fatwa nomor 112.043 yang bertarikh pada 20 Ogos 2008. Bayangkan. Jadi orang ramai bertanya kepada para ulama, benarkah ajaran yang dibawa dalam buku The Secret ni? Jadi pada tahun 2008 lagi sudah ada fatwa yang menyatakan buku The Secret ni adalah buku yang mempunyai ideologi yang kufur. Ideologi yang kufur, menyeleweng, syirik daripada ajaran Islam. Diharap dengan perkongsian ringkas ini dapat membuka minda anda akan bahaya ajaran seperti Law of Attraction atau hukum tarikan. Jika anda suka akan video seperti ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share.